Okey, kita sambung tadi. Tadi di mana kita buat yang journal apa tadi? Ulangan kan? Mana akaun saya ni? Journal pulangan. Mana journal pulangan? Sekejap saya share dulu. Okey. So, yang ini kita akan record dalam akaun pulangan jualan dan akaun pulangan belian. Okey. Ni journal. Kita nak record dalam akaun dalam ledger lah. So, kita akan buka akaun pulangan jualan, akaun pulangan belian. Penghutang dengan pemiutang tu kita dah ada dah. Tak perlu buka dua kali. Okey. Pemiutang. Spelling. So, kita akan buka akaun pulangan. Pulangan jualan. Akaun pulangan jualan. Satu lagi akaun pulangan belian. Okey. Wish, panjang sangat ni. Okey. Kita buka dulu akaun dia. Tuliskan nama akaun dahulu. Okey. Akaun. AK je lah Akaun pulangan jualan. Satu lagi. AK pulangan belian. Letak di tengah-tengah. Okey, so dalam akaun pulangan jualan, dia kita akan letak dekat sebelah debit. Ambil yang jumlah dia dah 200. Okey, partner dia ialah penghutang. So pergi cari akaun penghutang. Mana akaun penghutang? So kita letak sini 200 juga. Okey, akaun penghutang. So yang ni kita tulis 3191 lah. Okey. Dekat dalam akaun penghutang kita tulis pulangan jualan, manakala dalam akaun pulangan jualan kita tulis penghutang. Alright, macam itulah. Manakala akaun pulangan belian kita akan pergi record sebelah kredit. Akaun pulangan belian kita kena kreditkan. 200 juga nilai dia. Okey. So kita tulis 31 hari bulan 1 020. Dalam akaun pulangan belian kita tulis pemiutang sebab dia melibatkan pemiutang. So pergi cari akaun pemiutang, kita kena letakkan di sebelah debit. Satu debit, satu kredit kan? Okey, so kita tulis 31 2020. Kita tulis pulangan belian. So dilawan lah. Lawan dalam akaun pemiutang tulis pulangan belian. So, pergi dekat akaun pulangan tulis pemiutang. Macam tu. So 200 debit, 200 kredit, 200 debit, 200 kredit. Cuma dekat akaun ni pun kita kena record juga. Mana pemiutang tadi? So kita ada buat pulangan belian 200. Cuba cek dengan siapa 200 ni. SKK dengan SAK. SKK 150, SAK 150. So kita kena record juga dalam akaun kecil dia ni. SKK dengan SAK kan. So dekat SKK ni kena buat ulangan sebanyak 150, SAK 50 kan. Sorry, 50. So kita tulis sini apa? Kita tulis ikut tarikh dia lah. Tarikh dia 6. Jadi hari ni 7 dengan 16. 7 dengan 16. 7 hari bulan 1. So kita tulis itu pulangan belian sama macam kita rekod kat sini. Nah ni sama macam ni, cuma kita pecah dia dua sebab dia melibatkan dua pemiutang. 16 hari bulan 1 2020 kita tulis pulangan belian. Sama juga untuk akaun pulangan jualan ni 200 ni akan pergi ke akaun SMK. So 200 ni akan pergi ke SMK.
Tarikh dia bila? 6 Januari. Ini 7 betul dah. 6 Januari dah. 6/1/2020. So sini kita tulis ulangan jualan. So benda ni dia akan sama duduk dalam akaun penghutang ni. Kalau dia pecah dua, so kita akan pergi kepada dua akaun lah. Okey. So dia naik atas. So inilah ledger kita. So perhatikan setakat yang kita dah rekod dua baru ni, jurnal am dengan jurnal khas. Ledger ada jurnal am dengan jurnal khas. Kita baru rekod yang ni baru, jurnal am dengan jurnal khas. Buku tunai tak rekod lagi ni. Dah. So ledger kita akan berbentuk macam ni lah. Dalam ledger am ada akaun stok, ada akaun penghutang, ada akaun pemiutang, ada akaun modal, ada akaun perabot, ada akaun perabot habis, akaun ambilan, akaun belian, akaun jualan, akaun pulangan jualan, akaun pulangan belian. Dalam ledger subsidiary penghutang ada 1, 2, 3, 4 akaun. Subsidiary pemiutang ada 3 akaun, 1, 2, 3. Macam tu. Okey. Cumanya yang dalam-dalam ni macam mana nak buat rekod tadi? Kita buat satu-satulah ikut step tadi lah. Yang ni ialah baki BB 1 hari bulan. So akaun yang ada baki ialah akaun stok, akaun penghutang, akaun pemiutang dengan akaun modal. 4 akaun tu termasuklah dengan akaun bank dengan akaun tunai ni ada baki juga. Kita tak buat dah dalam ledger akaun bank dengan akaun tunai sebab dia sama dalam buku tunai dah. Kemudian apabila kita rekod ni dengan ni, so akaun kita tu akan bertambah. Ada akaun perabot, ada akaun perabot habis. Lepas tu bila kita buat ambilan, kita buka dua lagi akaun. Akaun ambilan dengan akaun belian. Kemudian bila kita buat rekod daripada jurnal khas, so dia akan melibatkan akaun belian, akaun jualan, akaun pulangan jualan dengan akaun pulangan belian. Okey. Akaun belian dia akan melibatkan pemiutang. Akaun akaun jualan dia akan melibatkan penghutang. Okey. So partner dia setiap nilai ni dia ada partner dia. Satu debit, satu kredit. Satu debit, satu kredit. Dia akan ada sama. Contohnya ni 4,500 dalam akaun belian, dia akan ada partner dia dekat akaun pelbagai pemiutang 4,500. Sama juga dengan akaun perabot ni. Ada dekat akaun perabot, dia akan ada partner dia dekat kedai perabot habis 2,500. Satu debit, satu kredit. Akaun ambilan ni 1,500 ni, partner dia ialah bergu dia lah, maksudnya bergu dia dengan akaun belian. So pergi dekat akaun belian, tengok cek ada tak ada. Oh ya, ada satu debit, satu kredit. Boleh? Semuanya sama. Ada partner dia. Manakala untuk akaun subsidiary ni pula ialah jika ada apa-apa pertambahan berlaku dalam akaun penghutang, automatik dekat penghutang yang personal ni, ni kita panggil personal, perorangan, pun akan berubah juga. Okey. Sama juga dengan akaun pemiutang besar ni, mana-mana urus niaga yang menyebabkan ada pertambahan ataupun terdebit ataupun kredit dekat sini, dia akan melibatkan juga pemiutang yang perorangan ni, individu ni. Okay, sebab yang ni hanya menunjukkan jumlah. Yang kat sini yang menunjukkan dia punya ni jumlah. Yang ini akan tunjukkan pecahan dia. So kalau kita tengok 4,500 ni adalah pecahan kepada 3. 2. 2 okay. 2,007 dengan 1,800 tu beda 4,000. RM4,500. Okay, tu dia sama. Okay, boleh. Tu kita tak rekod lagi yang daripada buku tunai tu. Okay. So bila kita rekod dalam buku tunai, ada beberapa bahagian lah yang kita akan ambil. Okay. Kita akan ambil daripada kolom tunai, kita akan ambil daripada kolom bank, kita akan ambil daripada kredit tunai dan juga kredit bank. Kita juga akan ambil daripada diskaun diterima dan diskaun diberi. Macam tu. Dah. So setakat untuk hari ni, pastikan awak faham dulu
daripada jurnal am dan jurnal jualan tu. Jurnal jualan daripada jurnal khas. Nak pergi postkan ke ledgernya macam mana. Nanti untuk next class saya akan terangkan macam mana nak rekod daripada buku tunai ke ledger pula. Nanti ledger kita ni akan bertambah lagi. Okey, bertambah macam mana? Contohnya macam inilah. Dia akan ada rekod ke akaun penghutang. So dekat dalam ledger kita akan rekod dalam akaun penghutang. Ada dekat akaun jualan, so kita akan pergi rekod benda ni ke akaun jualan. Okay, biasanya akan ada akaun baru apabila kita ada buat belanja alat tulis, belanja utility, belanja upah, belanja sewa. Yang ni akaun ni yang dah ada, so kita tak perlu buka lagi lah. Ni akaun ni dah ada dalam ledger kita. So tak perlu buka, ni pun sama, tak perlu buka. Okay. So nanti next class saya akan terangkan macam mana nak postkan daripada buku tunai pula ke dalam ledger. Okay, so untuk start hari ni fahamkan yang tu dulu. Nanti dalam kelas nanti kita discuss. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Boleh? Okay, so untuk tu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Stop.